tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton Bapak, ada satu isu hangat hari ini, satu tulisan yang saya nak kongsikan kepada Anda. Kalau dulu kita suka kerajaan dijatuhkan, janganlah sekarang kita benci bila orang lain nak jatuhkan kerajaan. Tulisan daripada Syahbudin Husin pada 20 Julai. Saudara-saudara, sebelum saya meneruskan di dalam artikel ataupun di dalam ulasan kali ini, Anda boleh komen di bawah. Adakah Anda setuju kalau tiba-tiba kerajaan dijatuhkan di pertengahan penggal ini? Ataupun Anda lebih memilih kepada tunggu pada PRU 16 sahaja? Saudara-saudara, memang perkara yang rasional sekiranya kerajaan dapat ditumbangkan. Rasional sekiranya pihak lawan mempunyai jumlah yang cukup. Dan kita lihat bahwa pimpinan Anwar ini memang mendera rakyat. Tapi sebenarnya kita dapat lihat pembangunan dan kita juga dapat lihat beberapa kebaikan dari sudut ekonomi yang diumumkan oleh Menteri, yang diumumkan oleh PMX sendiri. Dan itu semua sudah pasti demi rakyat dan negara. Jadi persoalan yang bermain di pikiran ramai orang, adakah Anwar relevan untuk ditumbangkan di pertengahan penggal ini ataupun tunggu PRU 16? Anda boleh komen di bawah berkaitan dengan itu. Sebab kan kalau PN dah cukup jumlah, pihak lawan dah mempunyai sokongan ahli parlimen yang cukup untuk membentuk kerajaan baru, dipersilakan untuk jadi kerajaan. Karena memang begitulah proses demokrasi, begitulah proses politik. Kalau ada yang dah cukup jumlah, kenapa tak nak jadi kerajaan kan? Jadi kalau dah sampai masa untuk ditumbangkan satu kerajaan itu, kalau dah sampai masanya, memang akan tumbanglah. Jadi menurut tulisan daripada Syahbudin, salahkah kita bercakap tentang pertukaran kerajaan atau kemungkinan Anwar Ibrahim jatuh sebagai PM? Cukup-cukuplah nak tukar kerajaan. Untuk apa lagi nak tukar PM? Bagilah Anwar kekal selama 5 tahun. Jangan kecau beliau sehingga habis penggal. Saudara-saudara, kalau memang benar pimpinan Anwar ini terbaik, sudah pasti beliau akan bertahan, bukan saja sehingga PRU 16, bahkan sehingga PRU 17. Cuma persoalannya, kalau dah tiba masa satu kerajaan itu ditumbangkan, sudah pasti akan tumbang. Kalau tiba masa Anwar letak jawatan, akan dipecat, pasti akan tiba waktu itu. Persoalannya bila. Jadi begitu juga siapa calon Perdana Menteri yang baru yang boleh menggantikan Anwar. Adakah daripada BN, daripada UMNO, daripada PN, daripada PH? Kita pun tak tahu. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Memang kita tahu banyak serangan yang diterima oleh Anwar sebelum ini. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan harga diesel. Dan akhirnya Anwar membuat pengakuan bahwa sebenarnya itu demi kebaikan rakyat dan negara. Jadi tuan-tuan, menurut Anda kalau kerajaan ditumbangkan hari ini, kerajaan ditumbangkan sebelum PRU 16, apa komen Anda? Siapakah yang bakal layak ganti Anwar? Jadi tuan-tuan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, ada satu gesaan daripada rakyat untuk menteri di dalam kabinet kerajaan dipecat. Sebelum ini mungkin kita dengar ada berapa nama besar menteri di dalam kabinet untuk dipecat kerana tak melakukan kerja. Dan baru-baru ini juga kerajaan ada membuat perombakan. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, yang terkini pula salah satu menteri penting di dalam kabinet, yaitu Menteri Dalam Negeri, yaitu yang disandang hari ini, Saifuddin Nasution, tiba-tiba pula diarah ataupun digesah letak jawatan kerana banyak kegagalan. Menurut berita daripada Malaysia Kini, NGO tuntut Saifuddin dipecat sebab banyak kegagalan.
Saudara-saudara, sebelum saya meneruskan artikel ini, di dalam ruangan komen Anda boleh komen. Adakah Anda setuju Saifuddin dipecat ataupun Anda tidak setuju? Karena ini mungkin hanya pendapat daripada NGO saja. Tapi mungkin penyokong-penyokong PH dan rakyat Malaysia yang lain mungkin melihat Saifuddin melakukan kerja dengan baik. NGO tuntut Saifuddin dipecat sebab banyak kegagalan. Kumpulan masyarakat sivil menuntut Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dilucutkan jawatan. Memetik sebilangan besar kegagalan dalam mengendalikan perkara berkaitan kes kematian pembantu politik Teo Beng Hock dan isu hak asasi manusia yang lain. Antaranya isu kematian dalam tahanan, penindasan masyarakat bajau laut, penahanan tanpa bicara, isu kewarganegaraan, penggunaan akta hasutan 1948, dan ugutan terhadap aktivis. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, gesaan terhadap Saifuddin supaya beliau dipecat dan letak jawatan. Rasa-rasanya, adakah perkara ini relevan? Dan persoalannya, kalau Saifuddin dipecat, andai kata beliau dipecat, siapakah yang layak untuk menggantikan Saifuddin? Adakah terdapat beberapa nama besar di dalam kerajaan, tidak kira daripada parti BN, daripada PKR, PH, UMNO yang mungkin boleh menggantikan tempat Saifuddin. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PMX pasti ambil maklum perkara ini dan sudah pasti menteri di dalam kabinet hari ini akan menjalankan tugas dengan baik. Dari saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan isu ini, NGO menuntut Saifuddin dipecat sebab banyak kegagalan. Apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah, setuju dan juga tidak setuju, dan sekiranya Anda mempunyai cadangan yang lain. Teruskan bersama di dalam channel ini. Selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim ada cubaan untuk menjatuhkan Anwar, menyerang Anwar, memaki hamun Anwar, mencaci Perdana Menteri, kita sangka kerajaan akan tumbang. Kita sangka Anwar Ibrahim akan hilang sokongan. Namun saudara-saudara, ini kita perlu ambil perhatian satu berita ini, di mana ini satu kemenangan baru untuk Anwar dan rakyat Malaysia. Dan silap hari bulan, Anwar akan terus disokong sehingga PRU 16. Tuan-tuan dan puan, melalui satu artikel daripada Harapan Daily, bertubi-tubi berita baik ekonomi Malaysia sepanjang Julai. Wow, inilah pengumuman paling dinantikan. Tahniah PMX, tahniah Madani, tahniah PH, BN, GRS, GPS. Alhamdulillah. 1 KDNK Malaysia meningkat 5,8%, suku kedua 2024. Suku pertama 4,2%, melebihi jangkaan ahli ekonomi pada 19 Julai 2024. Nah, disangkakan Anwar tumbang, disangkakan GPS, JRS akan tarik sokongan. Namun lain yang jadi sebenarnya, ini kemenangan baru Anwar Ibrahim, sekaligus menundukkan musuh politik Anwar Ibrahim yang coba menjatuhkan PMX. Mungkin kita boleh cakap selamat tinggal musuh politik Anwar Ibrahim. Ringgit kini menjadi mata wang yang mempunyai prestasi terbaik di Asia selepas Rupi India 13 Julai 2024. FBM KLCI Bursa mencecah paras tertinggi dalam 3 tahun, lepasi halangan psikologi 1.630, sasaran 1.700 akhir tahun ini 15 Julai 2024. JP Morgan naikkan rating Malaysia dari underweight menjadi neutral pertama kali sejak 6 tahun dengan apa yang mereka sifatkan perkembangan ekonomi yang memeranjatkan 11 Julai 2024. Forbes memuji pembaharuan yang dilakukan Malaysia, mengarahkan ekonomi Malaysia ke arah pertumbuhan tinggi dan nilai tinggi di bawah kepimpinan PMX. Nilai dagangan Malaysia naik 8,7% kepada RM1,158 triliun pada Jun 2024. Tren menaik sejak
Januari 2024. Harga sayur turun 20%, OPR kekal 3% untuk kali ke-7 berturut-turut. Malaysia dalam landasan untuk menjadi pasaran data center ketiga terbesar di Asia. Ringgit mula menunjukkan peningkatan berbanding Singapore dollar sejak 6 bulan lalu. RM250 juta berjaya diselamatkan dari ketirisan sebulan selepas rasionalisasi diesel dilaksanakan, kata Menteri Keuangan 2. Semua ini adalah pada bulan Julai. Jadi tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, kemenangan Anwar. Nah, mungkin ini salah satu penyebab rakyat akan terus memilih Anwar, dan sudah pasti penyokong-penyokong PH Mahfud Anwar dikekalkan. Dan begitu juga penyokong PN, sudah pasti mereka nak Anwar tumbang. Tapi ini kemenangan baru untuk Anwar Ibrahim. Apa komen Anda?